Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu di alam maya. Kita sama-sama analisa dan saya akan berusaha untuk memberi pencerahan. Ya. Kalau saudara dapat mendengar suara saya, mohonlah like dan juga share. Sedang menanti respon daripada kawan-kawan. Dengar tak dengar suara saya ni? Takut nanti cakap seorang-seorang aja. Ya, Saudara Mahmud. Apa khabar Saudara Mahmud? Apakah suara saya jelas? Gambar ada tapi nama tak naik. Saya tak tahu something wrong ke line hari ni. Saya harap hari ni kita punya line tidak diganggu dan clear internet. Teman-teman, apakah dapat mendengar suara saya? Itu yang saya nak pastikan. Saya mohonlah untuk signal bagi tahu suara saya dengar atau tidak. Sebab tengok dalam wall ini kosong. Okay, tak apalah, sebab kalau tak ada pun saya yakin benda ni akan being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk semua pelayar yang berkesempatan bersama dengan saya malam ini. Seperti biasa, laporan terbaru tentang COVID-19 hari ini amat menggerunkan kerana tiba-tiba saja ia meningkat kepada 2,234 orang dengan 3 kematian. Ya. Di Sabah ada peningkatan, semalam 203, hari ini 224. Di Perak juga ada peningkatan, ya Saudara Aizan, terima kasih. Di Perak semalam 33, hari ini 115. Di Negeri Sembilan juga ada peningkatan, semalam 33, hari ini 67. Melaka, dan yang menggerunkan adalah di Selangor. Semalam 417, hari ini 1,428. Ya, ini begitu tinggi jumlahnya. Saya harap sesuatu dapat dilakukan agar Selangor dapat ease up dia punya jangkitan COVID-19. Baik saudara, ini walaupun tak naik nama apa semua, saya tak tahu something wrong with the signal ni ke, tapi saya yakin tentulah kalau tak dapat didengar sekarang, kalau mungkin direkod balik ataupun diulang semula, mungkin saudara dapat mendengar. Cuma saya tak boleh nak respon apa yang mungkin saudara lontarkan. Ya, Saudara Adnan, daripada Rasulullah SAW, ini dia punya hadis, ya. Usamah berkata, aku mendengar baginda bersabda, pada hari kiamat nanti ada seseorang yang dihadirkan, kemudian dia dilempar ke dalam neraka dengan isi perutnya terkeluar dan terburai. Di dalam neraka orang sebut akan berputar-putar seperti berputarnya seekor kedai yang menarik mesin penggiling gandum. Ya. Jadi penduduk neraka berkumpul mengilinginya seraya berkata, wahai fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu dahulu orang yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat mungkar?
Maka fulan itu berkata, aku memang memerintahkan kalian agar berbuat ma'ruf, tapi aku sendiri tidak melaksanakannya, dan melarang kalian berbuat mungkar, namun aku mengerjakannya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari yang ke-3027. Status hadis ini adalah hadis sahih. Jadi saudara Zack Afli, apa khabar? Saudara Azizan, ya? Kalau dengar, minta like lah, sebab saya tak naik, saya tak tahu something wrong lagi ni nampak gayanya. Jadi pengajarannya, tugas mengajak orang lain kepada kebaikan dan melarang berbuat mungkar adalah tanggungjawab setiap Muslim. Pastikan kita melaksanakan amal soleh dan menjauhi mungkar, di samping menasihatkan orang lain agar melakukannya. Orang yang mengajak dan menasihati orang lain agar melakukan ma'ruf dan menjauhi kemungkaran, sedangkan dia sendiri tidak melakukannya, kelak pada hari kiamat mereka akan dilemparkan ke neraka. Ya, saudara awam aku, ayo kita bersifat ramah dengan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, di samping mengajak orang lain berbuat demikian. Ingatlah, negara rahmah, ummah sejahtera. Ini hari ini adalah kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Usai hadis, jangan lupa e-commerce. Kalau saudara ada bahan-bahan untuk diiklankan atau bahan-bahan untuk diwawarkan, silalah berhubung dengan Azhar 011-330-41241, 011-330-41241. Dengan Azhar juga ada dia punya kuih bahulu berdal bersama dengan renang tuk dan pelbagai krepek. Siti Farehah, tentulah dia punya Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Jadi saudara boleh mengiklankan produk saudara, hubungi beliau pada nombor telefon 017-711-4300, 017-711-4300. Saya salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja 10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah menjunjung titah sultan. Bagaimanapun, sebagai biasa permulaan saya punya ruangan pertemuan dengan saudara, saya tak lupa untuk membacakan pantun daripada Pak Nazil. Kata Pak Nazil, duduk makan ketupat sambut Aidilfitri. Jangan suka mengumpat, takut makan diri. Beli makanan ringan, kedai hujung desa. Orang kuat berangan, rugi buang masa. Bagaimanapun, saya menerima juga satu kiriman. Ini kiriman pantun seronok juga baca, Negeri Sembilan. Ini sekadar hiburan saya sebelum kita sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang berlaku hari ini di Dewan Negeri dan juga di Parlimen. Ini pantun ni orang Negeri Sembilan, pantun seloko orang lama-lama. Jadi bukan tua-tua ya. Jadi selamat hari warga tua, moga sihat panjang masa, sentiasa ingat pada Allah SWT ya. Omak boli bodak, boli sampai dua. Dulu kita budak, ni jam dah tua. Boi rumah Cina, kojo angket barang. Dulu anak teruno, ni jam tu sekarang lah, laki orang. 10 ekor koro, logam macam marang. Dulu anak daro, ni jam dah jadi bini orang. Makan masak tocu, gulai ikan guan. Dulu jadi cucu, ni jam jadi uan. Kakak anak beranak, pantang jumpa gincu. Dulu dukung anak, ni jam dukung cucu. Ya Timur, saya minta maaf kerana saya tak nampak. Baru satu yang naik, yang lain tak tahu macam mana, something wrong dengan line saya. Saya sambung lagi. Bini Datuk Menhat suka ungkit-ungkit. Dulu badan sihat, ni jam sakit-sakit. Dari Sungai Batu, poi dusun tua. Dulu jadi menantu, ni jam jadi mentua. Makan gulai korang, konyang sampai sobu. Sobu ni sebu buat lah. Dulu mata torang, ni jam dah mata kelabu. Okey, saudara. Selepas ini saya ingin mengingatkan, ini peringatan daripada pihak polis. Pihak polis mengingatkan kepada semua rakyat Malaysia yang seharusnya kita berwaspada. Katanya kita semua ada di bandar atau di luar bandar harus mengetahui keadaan. Setelah perintah pergerakan ditarik sebahagiannya ataupun sepenuhnya, kita harus menjadi warga negara yang bertanggungjawab dalam mengikuti peraturan lalu lintas dan bersikap proaktif dalam melindungi diri dan barang-barang kita. Jadi 9 orang
ada yang kehilangan pekerjaan, punca pendapatan serta tidak mempunyai penghasilan atau wang selama ini. Jadi mungkin ada kejadian jenayah akan berlaku secara mendadak akibat kehilangan pekerjaan ataupun kesannya pada perniagaan. Jadi orang harus berhati-hati, termasuk orang di rumah, anak-anak sekolah dan kuliah lelaki. Jangan memakai jam tangan yang mahal, jangan memakai rantai mahal. Yang lelaki ni jangan berhati-hati menggunakan telefon bimbit. Kerana takut nanti disentap oleh orang. Pastikan kad kredit debit anda selamat. Jadi teruslah menelefon dan menyimpan nombor telefon kad polis. Sentiasa jauhkan jarak yang selamat dari orang, dan yang paling penting kalau nak masuk lift, pastikan bila saya nak masuk lift tu jangan bersesak. Elakkan kita bersesak. Okey. Saudara, something wrong saya punya line hari ni. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba naik turun, tiba-tiba teman-teman hilang dari radar. Tidak macam malam-malam lalu. Jadi saya tak tahu, mungkin kena hack dan sebagainya. Bagaimanapun saya terus memberikan pencerahan, tak apa. Iaitu hari ini saudara, terdapat 4 serangan berita yang mengganggu fikiran rakyat dan fikiran kita. Ada 4 berita ni yang kalau zaman saya jadi wartawan dulu, dah kacau lagi. Iaitu terdapat 4 serangan berita yang saya terganggu fikirannya. Iaitu kes pertama melibatkan penguatkuasa Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Jadi sebenarnya berita itu belum disahkan, tetapi boleh tular dalam media sosial. Keadaan ini apakah agenda mereka yang bermain di media sosial ini untuk memburukkan pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah? Kerana terbaru yang ada yang tular dalam media sosial, kononnya ada dakwaan melakukan peras ugut dan sebagainya pada orang tokek apa ini jual vape. Jadi kadang-kadang beginilah. Saudara Hassan Arifin, jadi kita merasakan ada sesuatu yang tak kena. Saya melihat bahawa bila seolah-olah mereka sedang mula menyerang Suruhanjaya Pencegah Rasuah dengan memberikan gambaran buruk, kononnya berlaku itu, berlaku ini dan sebagainya. Jadi saya harap saudara semua kita percaya terus-menerus. Saya pun hairan dengan ada media sosial hari ini, mereka tidak lagi mempunyai etika kewartawanan. Mereka tidak lagi mahu melihat kebenaran. Apa saja yang rasa orang cerita terus keluar. Dan ini saya lihat tidak baik. Tidak baik kerana seolah-olah mahu menghakis imej pasukan Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Jadi hanya kerana adanya laporan polis kononnya, belum pun disiasat, belum pun disahkan, tiba-tiba tular di media sosial. Ini tidak baik. Saya mengharapkan agar para pegawai yang mengawal ini jaluran media sosial ini kena mengambil tindakan segera. Kalau itu keluar dalam media sosial ini, sila berhubung dengan mereka. Kenapa berita yang belum disahkan itu boleh tular sebegitu? Kerana bagi saya macam ada agenda untuk memburukkan ini imej pasukan unit ataupun ini pencegah rasuah kita. Yang kedua, serangan saya nampak adalah kisah anggota polis. Ini juga saya harap mereka yang berada, yang mengawal multimedia dan sebagainya di Bukit Aman, sila siasat. Saya khawatir sebab insya-Allah seperti ada satu agenda serangan media terhadap pasukan polis. Ini tidak baik. Sebab melaporkan ada polis kena tangkap ini, polis ni kena tangkap, Suruhanjaya Pencegah Rasuah dan sebagainya. Saya rasa ada sesuatu yang tak kena ni. Jadi apakah mereka mahu memberi satu gambaran buruk terhadap pasukan polis? Bagi saya, kita boleh, waktu saya jadi wartawan jenayah dahulu, kita tidak akan terus melaporkan sesuatu sehingga ia disahkan oleh pihak yang benar-benar berkuasa. Artinya kalau dulu, zaman saya dulu, kalau satu dalam polis di Kuala Lumpur, kalau ada ini DSP Kong For You, nama ini anggota sebut, dia pangkatnya DSP Kong For You, dia adalah orang yang berautoriti, yang memberi press conference. Hari ini tak ada, terus keluar saja. Saya terkejut tengok begitu. 4-5 hari lepas SPRM, 2-3 hari ini nampak agaknya serangan pada polis. Asal ada buruk sila polis, keluar.
Ini tidak baik pada negara kita. Apa gambaran nak diberikan? Cerita orang politik rasuah cerita lain. Tapi cerita sekarang ni pihak polis, pihak SPRM dituduh sebegitu. Dan yang ketiga yang saya rasa sedih dan khawatir bahawa ini ada agenda. Ada agenda media agenda ni nak memburukkan pula kalangan pendakwah apabila berita tentang kejadian rogol bersiri yang melibatkan dai dan imam masjid, asal ada sikit saja yang buruk tentang kisah melibatkan pengamal agama Islam, pendakwah dan sebagainya, maka laju berita itu disiarkan tanpa mencari kesahihan. Macam tadi saya tengok dalam berita TV3 tadi, ada dia dibawa ke mahkamah. Okeylah, laporan mahkamah sajalah. Tapi seseorang itu tidak boleh disahkan bersalah sehingga disahkan oleh mahkamah. Jadi bila saya dengar berita tadi, dai tersebut tidak mengaku bersalah, dia sepatutnya cukup setakat itulah. Janganlah mengata terlibat melakukan rogol pada orang ni, rogol bersiri, liwat itu, liwat ini. Jadi buruk sangat imej kita ni. Kenapa begitu berlaku? Why must be allowed media sosial ini digunakan untuk tujuan tersebut? Saya tak faham. Yang ini saya benar-benar tak faham. Dan teman-teman yang melangani media sosial, saya haraplah kalau berita tersebut tak payah baca lah. Sebab saya takut, saya khawatir ada agenda mereka untuk memburukkan pihak penguatkuasa, pihak Jabatan Agama Islam, apatah lagi lah. Begitu juga dengan pihak polis. Dan terbaru ialah berita tentang SPRM dan cawangan khas. Katanya telah menahan 3 lelaki dari Jabatan Immigration. Pula dah Immigration juga kena serang. Memang kita tahu ada aktiviti dan sebagainya. Tapi bila digambarkan SPRM merampas 2 Volkswagen Golf, sebuah Toyota Wish, Yamaha NVX, Ducati Panigale dan basikal Tamek dengan harga RM45,000, Ducati Panigale dengan harga RM170,000. Lepas itu merampas pula wang 32 kereta mewah bernilai 2 juta. Jadi saya melihat bahawa gambaran buruk. Sedih saya. 4 ni, agama, pihak tersaja pencegahan rasuah, pihak polis dan pihak immigration. Jadi sewajarnya lah kita kena mencari pihak pimpinan khususnya Kementerian Dalam Negeri mencari kaedah bagaimana kita untuk mengurangkan berita-berita yang boleh memberi kesan yang buruk pada jabatan-jabatan penguatkuasaan. Kalau benar ada berlaku, tak ada masalah. Bawa mereka ke mahkamah, jatuhkan hukum dan kita dedah habis-habisan. Itu secara peribadi, bukan jabatan. Ini pegawai immigration, ini pegawai SPRM, yang ini pula dai, yang ini pula pegawai polis. Jadi jabatan itu jadi buruk jadinya. Jadi saya harap sesuatu dapat dilakukan, kerana saya sepanjang malam tadi duk fikir apa sebenarnya mereka ni. Apakah benar ini serangan daripada pihak-pihak tertentu yang mempunyai agenda tersirat. Okey, itu pencerahan saya malam ini berhubung dengan apa yang saya khawatirkan tentang wujudnya laporan-laporan negatif ataupun tulisan-tulisan negatif dalam media sosial yang boleh mempengaruhi fikiran rakyat dan boleh merosakkan imej jabatan tersebut. Jadi saya yakin pihak Jabatan Polis, Jabatan SPRM, Jabatan Agama Islam dan juga Jabatan Immigration, mereka tentu mempunyai pegawai yang mengendalikan media sosial ini. Carilah kaedahnya. Jadi supaya kita dapat membendung elemen negatif ini. Saya juga menerima terlalu banyak kiriman yang masuk dalam buah saya bertanyakan tentang moratorium. Dan hari ini di Parlimen masih lagi tak ada bercakap. Saya hairan. Teman-teman saya di kalangan ahli Parlimen, bila saya tanya, dia kata tunggu sampai bila? Sampai bila isu moratorium dengan bank ini tak sesat? Sehingga kan saya malam tadi termimpi-mimpi tidur dengan Tan Sri Azman Hashim, itu owner of Arab Nation Bank. Termimpi-mimpi makan tengah hari dengan beliau.
Memanglah dulu saya pernah bersama-sama dengan beliau seperti zaman dunia korporat, kita pergi ke luar negara, pergi ke China, kita pergi ke Sarajevo bersama. Tapi terganggu tu kerana memikirkan soal moratorium. Jadi dalam mimpi saya bertanya, Tan Sri bila moratorium dan sebagainya. Jadi terganggulah fikiran kita. Jadi pihak kerajaan, pimpinan negara yang berada di anjung kuasa, kalau saya pun boleh terganggu, apatah lagi saudara, saya tak ada kenderaan. I don't have any transport to pay. Sebab saya menggunakan public transport. Tetapi saya mikirkan mesti ramai yang bermasalah dengan sistem moratorium ini. Tentu masalah rumah mereka, hutang mereka diburu dan dikejar oleh pihak bank. Jadi saya amat mengharapkan, hari ini hari Khamis, kecewa saya. Saya terus terang saya katakan hari ini saya kecewa kerana Parlimen masih lagi tidak membincangkan soal moratorium ini. Tidak ada sesuatu yang tuntas daripada daripada Menteri Kewangan. Yang menjawab tadi hanyalah 2 timbalan menteri. Ya, saudara Datuk Rahim, timbalan menteri 1, Kewangan 2, dan timbalan menteri saudara sahabat saya, saudara Syahab. Dua-dua tidak menyentuh pun soal moratorium, tidak menyentuh soal kumpulan wang simpanan pekerja. Apa yang saya nampak dalam war juga masih lagi kumpulan wang simpanan pekerja masih lagi dengan caranya kalau nak keluar duit bersyarat begini, belum ada sesuatu yang tuntas yang dituntut oleh kita. Setiap rakyat mesti sepatutnya dapat 10,000 kalau mereka mempunyai simpanan yang mencukupi untuk dikeluarkan. Sebagaimana yang saya sarankan semalam, kalau boleh pegawai itu hubungilah mereka. Kesianlah rakyat. Takkanlah suruh saya menjerit setiap malam. Saya tak sukalah nak menghamburkan segala cacian dan benda-benda yang buruk kepada pimpinan yang mentadbir kumpulan wang simpanan pekerja. Tapi saya hari ini secara sendirinya, ini malam Jumaat ni, saya merayulah anda-anda yang berada di anjung kuasa di kumpulan wang simpanan pekerja. Tolonglah rakyat yang berada kesusahan. Bukan kenapa, sebab saya antara yang menyentuh perasaan saya. Malam tadi juga saya terima direktur satu kiriman yang terasa sangat. Dia kata, saya ada 5 orang anak. Wang simpanan dah tak ada, dah habis. Tak tahu macam mana nak menghadapi hari esok. Saya dapat merasakan sedihnya mereka ini yang menghadapi masalah kewangan. Dah kena berhenti kerja, nak mengharapkan untuk dapat sedikit modal untuk menyambung kehidupan. Sementara menanti kalau ekonomi dapat dipulihkan kembali, mereka dapat pekerjaan semula. Ini yang saya lihat. Jadi saya nak bercakap lebih banyak-banyak pun saya nak tunggu hari Isnin nanti. Tentang kumpulan wang simpanan pekerja dan juga moratorium. Kalau tak ada, jangan marahkan saya kalau saya menjerit. Kalau saya melontarkan kata-kata yang kadang ada pedih. Saya tahu kadang-kadang bila saya dengar balik tip saya itu, memanglah memedihkan bagi mereka yang berada situ. Tapi saya tidak niat itu secara personal. Bagi saya, tidak lain dan tidak bukan adalah kerana memikirkan tentang untung nasib rakyat. Saya merelakan diri saya untuk menjadi juru bicara rakyat untuk mengutarakan permasalahan mereka. Okey saudara, saya harap EPF dan moratorium cukup setakat situ. Hari ini di Kuala Kangsor, Dulu Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Sultan teman, Sultan Perak bertitah. Dan Baginda mengingatkan ahli politik di negeri itu bahawa kuasa yang mereka miliki datangnya dari Allah yang memberi kekuatan, perlindungan dan benteng ketahanan. Jadi Baginda mengingatkan para pemimpin agar tidak sombong dan bongkak selepas berada di atas, kerana akhirnya mereka akan berada dalam kerugian dan tidak mendapat restu Allah dalam kehidupan. Begini memang saya yakin bahawa Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan jiwanya pada rakyat, sayangnya pada rakyat warga Perak dan keseluruhannya. Jangan lupa Baginda juga adalah timbalan yang di Pertuan Agong. Jadi titah Baginda, dia kata watak sebenar insan akan terpamer. Ini dia mengingatkan. Watak sebenar insan akan terpamer apabila seseorang itu telah memiliki kekayaan dan harta. Lalu lenyaplah budaya kesederhanaan dan merendah diri, sebaliknya menjelma sifat sombong dan gelagat yang bongkak. Tambah Baginda, perubahan sifat dan pertukaran watak lebih cepat berlaku apabila seseorang itu mula dikelilingi oleh orang yang tamak, berkepentingan sendiri, bermuka-muka membisikkan kata-kata pujian dengan niat tersirat, lalu menyalahgunakan hubungannya dengan pemimpin.
Itu titah baginda. Baginda mengingatkan pemimpin politik khususnya. Saya yakin ditujukan pada sahabat saya yang amat berhormat, Datuk Syarani, supaya ingat bila mula masuk ke pejabat besok di Ipoh, ingat titah baginda. Sebab baginda turut mengingatkan, kata titah baginda, semakin tinggi kedudukan seorang, semakin jauh pandangannya dari bumi tempat kakinya pernah berpijak. Ini bahasa cukup murni daripada seorang sultan. Dia kata semakin tinggi orang itu berada, semakin jauhlah dia untuk merasai bumi yang dipijak. Kalau dulu hidup miskin, dulu susah, sekarang kaya raya, bergelar. Jadi mula memperlihatkan sombong dan mengkhianati. Ini yang tak boleh kita terima, mengkhianati segala ini harapan rakyat. Kita baginda, jangan sesekali membenarkan diri leka, kata baginda, terawang-awang dalam awan biru khayalan hingga lupa rumput hijau yang ditinggalkan. Jadi kata baginda, setelah Allah mengangkat darjat seseorang, amalkanlah sifat syukur pada ilahi dengan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Amalkan budaya berterima kasih pada insan. Itu ingatan baginda kepada pemimpin di Perak. Amalkan budaya berterima kasih, kerana mereka harus berterima kasih pada pengundi. Pengundilah yang menghantar mereka ke Dewan Negeri sehingga mereka boleh lantik sebagai Menteri Besar, lantik sebagai ahli Exco dan mendapat jawatan yang begitu gemilang. Amalkan titah baginda budaya berterima kasih pada insan yang telah membantu memulihkan kejayaan kita, bermula daripada ibu bapa. Dia kata, ini tuanku saya ni, dia sering mengingatkan. Pertama sekali dia kata, jangan lupa kedua bapa kita, kaum keluarga, ustaz di surau yang mengajar dan sebagainya, imam di masjid dan guru di sekolah, serta jiran, tetangga, rakan kenalan dan masyarakat sekitar. Sultan Nazrin turut menitahkan, katanya, ini baginda menzahirkan kekecewaan baginda kerana sejak pilihan raya ke-14, Perak sudah 3 kali, bukan mendapat 3 menteri besar, tidak, setelah 3 kali melaksanakan istiadat perlantikan menteri besar. Jadi sebenarnya ini bukan di Perak saja, saudara ya. Ini juga berlaku di negeri Johor. Johor pun dah 3 di Johor lagi teruk, dia 3 orang menteri besar. Sejak Pakatan Harapan memerintah. Ini di Perak 3 kali istiadat mengangkat sumpah dan pertabalan atau pelantikan menteri besar Perak. Kerana tutah kata baginda, perkara ini mencatatkan sejarah baru yang tidak pernah berlaku dalam sesuatu penggal Dewan Negeri Perak sebelum ini. Baginda duka cita sebenarnya. Kerana kata baginda, perkara ini bukan sejarah yang mahu dibanggakan. Kerana ia tercatat dalam sejarah cerminan kegagalan. Itu dia bagi terus. Kerana inilah cerminan kegagalan, bukannya kejayaan. Kegagalan kepimpinan. Kegagalan kepimpinan dalam kalangan ahli-ahli politik. Yang mendapat jaminan sokongan padu secara konsisten untuk membolehkan fikiran dan tenaga ditumpukan untuk mentadbir urus negeri secara terbaik bagi kepentingan rakyat. Ampun tuanku, patut cukup bangga apabila tuanku bercakap berterus terang. Inilah yang kita tunggu supaya tuanku yang berada di sana-sana menitahkan pada mereka, sebab yang lepas-lepas dan banyak kali berlaku pelanggaran segala amanah rakyat dikhianati oleh mereka yang berada di anjung kuasa. Mudah-mudahan dengan titah tuanku itu memberi kesedaran. Memanglah yang ada sekarang ni saya yakin Datuk Syarani tidak akan melakukannya, tapi kita khawatir. Jadi dengan ingatan baginda itu, kalaulah ada elemen-elemen yang mahu menarik yang membuat menteri besar itu ke dalam saluran yang tidak baik, dia akan teringat balik. Jadi titah baginda lagi, saya suka baca ni. Setiap ahli Dewan Negeri dipilih kerana rakyat mempercayai anda. Wah, itu tuanku bagi bold statement. Setiap ahli Dewan Negeri dipilih kerana rakyat mempercayai anda. Jadi anda sebagai wakil rakyat, kerana rakyat percaya kepada anda. Rakyat meletakkan harapan bahawa anda akan membantu untuk menambah baik kawasan tempat tinggal mereka.
menyediakan pelbagai keperluan dan perkhidmatan, meningkatkan taraf ekonomi mereka serta memenuhi sebanyak mungkin keperluan sosial mereka. Rakyat dalam semua kawasan Dewan Undangan Negeri, sama ada diwakili ADUN, sama ada daripada parti Perikatan Nasional atau daripada Pakatan Harapan, sama orang itu orang Melayu, sama masyarakat orang asli, Cina, India, begitu juga penganut agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha serta yang berpegang kepada pelbagai kepercayaan. Semua ini mempunyai keperluan yang sama, kata Kitab Baginda. Mereka menanggung penderitaan yang sama dan memiliki harapan yang sama dan mengagihkan perhatian yang sama. Jadi kepada wakil-wakil rakyat, kena ingat, anda diantar, dipilih oleh rakyat. Setelah begitu rakyat yakin anda boleh membawa ke perjuangan mereka. Tapi apa jadi hari ini? Hari ini isu kumpulan wang sekolah pekerja pun anda tak mampu nak lakukan. Anda sebagai ahli parlimen, kenapa jadi begitu? Isu moratorium, tak pekik, tak lolong rakyat. Jadi, saya suka sambung lagi, Kitab Baginda, semua itu adalah makhluk ciptaan ilahi. Dan rakyat dunia Mamluk, Paduka Seri Sultan Perak, mahukan sebuah negeri yang aman, makmur dan pemerintahan melaksanakan keadilan serta membina kerukunan agar rakyat hidup bahagia dalam semangat saling menghormati penuh harmonis. Ini yang saya nyatakan sahabat malam. Jadi rakyat jelata Titah Baginda, terutama dalam kalangan berpendapatan rendah dan miskin, semakin ramai kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat daripada serangan COVID-19. Jangan dijadikan kancil yang mati tersepit, gajah yang tidak berhenti-henti beradu. Ini tuanku tak suka dengar. Tuanku murka apabila melihat pimpinan saling balah semua. Dan ini tuanku memberi peringatan, doa rakyat yang merasakan diri mereka terinaya, tidak ada dinding untuk dimakbulkan oleh Allah. Tiada hijab. Saudara yang berada di anjung kuasa, ingat titah tuanku itu, janganlah rakyat diinaya kerana ia dipengaruhi oleh emosi, dendam dan pemikiran politik jumut. Sungguhnya saya sebagai warga Perak, saya terlalu bangga apabila tuanku Sultan saya boleh mengeluarkan kenyataan begitu yang tidak lain tidak bukan harapan dan impian Baginda adalah untuk melihat rakyat Perak kali ini berubah. Daulat tuanku. Jadi pada Datuk Syahrani, teman nak berkhabar kepada mereka, Yop dah jadi Datuk Menteri Besar. Ini peringatan ikhlas dari saya. Jaga diri baik-baik, jaga rakyat. Jadi saudara pun kena jaga pemakanan. Ingat, tempoh kita tak lama. Lagi 3-4 bulan aja. Maaf, Saudara Syahrani. Anda seorang Menteri Besar yang tidak mempunyai masa untuk honeymoon. Selalunya seseorang yang dilantik sebagai Menteri Besar, dia ada tempoh dia 1 hari. Genap 1 hari jadi Menteri Besar. What I have done, apa yang saya dah lakukan dan sebagainya. Datuk Syahrani, anda tidak mempunyai itu. Kalau nak kira genap 1 hari, tiba-tiba datang pilihan raya umum, gergum. Ingat, sebab itu Baginda tuanku telah pun mengingatkan. Jadi tadi seramai 5 orang exco telah pun dilantik. Saya melihat daripada barisan exco tu okey. Sebab itu barisan exco yang lama. Artinya tidak ada penginayaan terhadap barisan exco yang lalu, iaitu daripada UMNO, ya, saudara Zulkifli Harun, sahabat saya ni, daripada apa ni Sungai Siput. Beliau Ketua UMNO Bagan Sungai Siput, kawasan diwakili ada kawasan Lentang. Kemudian Datuk Syahrul Zaman Yahya, ini daripada Bagan Datuk. Dia Datuk Syahrul Zaman ini adalah orang yang baik. Sebab itu saya katakan, kalau kelapa dia tak akan mengeluarkan buah nenas, pokok manggis tak akan mengeluarkan buah rambutan. Sebab Datuk Syahrul Zaman Yahya ini daripada Rungkub. Beliau adalah kelahiran daripada bapanya Datuk Yahya Zakaria, bekas wakil rakyat Bagan Datuk, bekas ahli Dewan Undangan Negeri di kawasan Rungkub. Jadi beliau seharusnya menjadi pemimpin yang lebih baik dan kepimpinan yang lebih baik untuk menangani masa depan untuk rakyat Rungkub, khususnya dalam kawasan Bagan Datuk. Kena ingat, Bagan Datuk juga
ketua bahagiannya adalah Presiden UMNO. Jadi pada saudara Syahrul Zaman, Adinda Syahrul bertugaslah sebaik mungkin. Portfolio apa saya tak tahu lagi. Begitu juga dengan Dr. Wan Rashikin, Wan Nordin. Ini daripada Kampung Gajah. Kawasan Kampung Gajah masih mundur lagi. Kampung Gajah ini kawasan dalam kawasan tempat lahirnya ini Datuk Mahathir Lela, berlaku peristiwa pembunuhan J.W. Bush. Ini Dr. Wan, saya mengucapkan tahniah kerana dilantik semula. Begitu juga dengan saudara Khairul Syaril daripada kawasan Bota. Mikir, kena jaga, bangunkanlah. Saya kesian tengok Ketua Ahli Parlimen kawasan Parit, saudara Dato' Zakaria. Beliau begitu berusaha untuk membangunkan kawasan tersebut. Jadi saudara Khairul Syaril, Bota tu berhampiran dengan Sri Iskandar. Sri Iskandar sedang membangun begitu besar, begitu hebat sebagai kawasan daerah ilmu. Jadi saudara berkhidmatlah sebaik mungkin. Dan kepada Adun Sungai Manik, ini Adun Sungai Manik, jangan lupa saudara Zainal Fazi Pakarudin. Kita tahu saudara dulu daripada UMNO melompat bersatu. Okey, tak ngapa, kita boleh terima lah, bentalah korang. Tetapi yang rakyat dambakan di kawasan Sungai Manik, jangan lupa itu kawasan Datuk Tajuddin Rahman. Tak kena nanti dia libeh Datuk Tajuddin Rahman. Itulah tadi seramai 5 orang SQ yang dilantik. Bagaimanapun 4 yang lagi tidak dapat pelantikannya kerana belum ada pengumuman, tapi saya yakin kabarnya 3 daripada PAS. Jadi 3 PAS, yang 3 yang tak pergi menghadap tuanku, 3 yang tak bersetuju dan sebagainya, 3 mereka lantik sebagai SQ. Apa nak lagi? Apa nak lagi pimpinan PAS? Semua 100% ahli Dewan Negeri daripada PAS mungkin dilantik sebagai exco. Bersatu pun begitu juga. Yang melompat pun terima balik lah. Begitulah kita berlapang dada. Kita berlapang dada untuk menerima mereka. Sebab mereka dipilih oleh rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat. Yang cuma kita kecewa apabila mereka meninggalkan parti yang mereka wakili. Sebab sistem kita di sini, sistem parti menguasai kerajaan. Jadi parti yang mereka wakili telah pun memenangkan anda sebagai ahli parlimen ataupun ahli Dewan Negeri, tiba-tiba anda melompat. Ini yang mengecewakan. Terutama kepada mereka yang selama 16-17 orang yang masuk menyertai parti Berbudi Bersatu tu. Mereka daripada UMNO. Ini mengecewakan, dan di sinilah saya kata pedihnya. Tapi UMNO ni sentiasa bersangka baik. Sebab presiden ni baik, nak baik sangat. Sekarang ni teruk kena ni. Okey, itu yang berlaku di Perak, dan saya mengharapkan Datuk Syarani selamat bertugas. Mulai besok, jangan tunggu-tunggu lagi. Perbetulkan segala kepincangan. Kalau ada kepincangan, memberikanlah penambahbaikan. Berilah pembangunan. Bahawa saudara jangan ingat nak membangunkan grid saja. Jangan ingat nak membangunkan kawasan Kota Tampan saja. Saudara kena ingat, di Taiping juga memerlukan pembangunan. Kawasan daerah Lumut sendiri, Manjung, memerlukan pembangunan dan juga sentuhan-sentuhan. Pilihlah mereka-mereka yang benar-benar ikhlas, jujur dan berketerampilan untuk menerajui beberapa syarikat milik PKNP. Jangan lagi ada kecurangan. Ini kita mahu sebab di Perak ada syarikat dia, Perbadan Kemajuan Negeri Perak. Banyak anak-anak syarikatnya. Jadi di bawah MB Incorporated. Jadi janganlah dilelung ladang-ladang tanah-tanah yang mau dibalak. Janganlah digondolkan bukit-bukit itu. Kita ingat nanti kawasan mana tarahan air apa semua. Datuk Syarani, teman berharap benar-benar lah. Susahnya sekarang untuk jadi menteri besar. Kerana ini bukan kali pertama. Sebelum dulu pun saudara telah pun dicadangkan, tapi tak ada kesempatan. Tak mengapa, akibat kesabaran saudara, setia saudara dengan UMNO, akhirnya hari ini Yang Amat Berhormat terlantik sebagai menteri besar. Ya, jadi kita harap di Perak maju di bawah. Walaupun dalam 3-4 bulan ini. Jangan tunggu lama-lama. Besok terus mula bertugas. Saudara, di Dewan Rakyat hari ini, ini satu hal lagi ni pula. Akhirnya, walau bagaimanapun Kementerian Kewangan
bersetuju memotong peruntukan yang kononnya yang nak dibagi pada jasa sejumlah 85 juta itu dipotong setengah, 50, apabila 47.4%. Jadi tuntutan yang bukan-bukan, cadangan bajet untuk itu semua nampaknya dah dipotong. Tetapi bagaimanapun saya melihat bahawa memang ada usaha untuk menolak bajet. Tapi masih lagi keadaannya pembangkang yang mau menolak kelulusan rang undang-undang perbekalan kita belanjawan bagi 2021 di peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Komunikasi dan Multimedia hari ini apabila keputusan undi belah bagi menunjukkan 107 saja ahli parlimen bersetuju berbanding 100 orang yang tidak menyokong. 107 dengan 100, ini yang saya katakan bahawa keabsahan, legitimacy kerajaan Perikatan Nasional dipertikaikan. Dia tak dapat undian melebihi 111 atau 112. Tak dapat lagi. Masih lagi 107. 107 bukan majoriti. Ini saya sentuh. Ini bukan apa, sentuhan kepada saya menyentuh tentang kedudukan keseluruhan ahli parlimen yang menyokong kerajaan hari ini. Artinya kerajaan yang ada hari ini yang dipilih, yang dilantik oleh dulu Yang Maha Tuan Agong tidak mempunyai legitimate. Sebab saya kata sepatutnya pandai-pandailah buat diri. Kenapa dah dimalukan keadaan? Ini malu sebenarnya. Sebab ini direkodkan. Dan rekod ini dimasuk dalam Hansard Parlimen. Dari Hansard Parlimen akan dihantar ke seluruh negara-negara Commonwealth. Mereka akan melihat. Sebab itulah kita ni, rating kita, Fish rating lah, macam-macam rating sekarang ni, melihat Malaysia ni tak begitu meyakinkan untuk pelabur. Sebab kedudukan politik kita begitu rapuh. Kedudukan politik kita amat rapuh. Bila-bila masa boleh jatuh. Kerana sekarang ni seramai 107 orang yang undi tadi. Dan dari segi pembangkang dia kekal 100 orang, 99-100. Dan kalaulah tadi 5 orang daripada yang mau nyokong dari menyeberang, habis. Kerana 13 ahli parlimen tidak hadir ketika pengundian dilakukan. Jadi 13 campur 107, 120 dan 100 apa yang pembangkang. Jadi yang 13 ni tak boleh nak dikatakan menyokong kerajaan. Kita tak tahu. Sebab itu tadi ada sedikit perdebatan bahawa pembangkang masih lagi hendakkan supaya undi kepercayaan terhadap Perdana Menteri dilaksanakan di Parlimen. Jadi bersilatlah Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin. Dan ini yang kita tuntut sebenarnya. Yang inilah yang dituntut oleh yang mulia Tengku Razili Hamzah. Dia nak tengok bahawa pelantikan ataupun kewujudan jawatan Perdana Menteri itu benar-benar legitimate, benar-benar ada keabsahan. Sebab dah berapa kali dah pengundian ni. Ini bukan sekali ni. Tiap-tiap kali bila berlaku undi belah bagi. Ada juga undi yang dia malah nak ni lulus begitu saja. Sebab suara setuju. Bila dikira undi itu tidak dapat mengatasi lebih daripada 112 orang. Ini masalah sebenarnya. 107, 103, 109. Cuma itu hari kata 110. Tak dapat. Ahli parlimen di parlimen hari ini kesan daripada kematian 2 orang, satu di Batu Sapi dan satu di Great, sahabat kita Allahyarham Datuk Asbullah, tinggal 220. Daripada 220 ini kerajaan Tan Sri Muhyiddin perlu mendapat sekurang-kurangnya 111. Baru ada majoriti. Tak dapat lagi. Nak cari 4 orang pun tak kiat-kiat. Jadi di sinilah saya katakan bahawa dari segi legitimate, keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri dan kerajaan yang dipimpin oleh beliau itu benar-benar mendapat dukungan di kalangan ahli-ahli dewan. Dalam sistem demokrasi kita, bahawa sokongan ahli dewan itu lebih penting kerana mereka mewakili rakyat. Mereka mewakili rakyat di seluruh negara. Tak kisahlah dia datang daripada Kepung ke, dia datang daripada Sungai Manik ke, dia datang daripada Pasir Mas ke, dia datang daripada Kuala Kerai ke, ataupun dia datang daripada Gua Musang, atau daripada ini Kepala Batas, daripada Alor Setar. Itu tak ambil kira.
Sebab kehadiran mereka mewakili rakyat dalam sistem demokrasi. Satu orang mewakili saudara. Jadi keseluruhannya ada 220, termasuk di Sabah dan Sarawak. Kalau lepas pilihan raya nanti, balik 222. Jadi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin perlu mendapatkan sekurang-kurangnya sokongan sejumlah 112 di kalangan ahli-ahli dewan yang mewakili rakyat di seluruh negara. Selagi tak dapat itu, selagi itulah beliau tidak dilihat mempunyai majority keabsahan. Di sinilah letaknya yang orang katakan, di mana letaknya legitimacy, di mana letaknya keabsahan Tan Sri sebagai Perdana Menteri. Betul dari segi undi apa semua tak ambil kira lah. Memanglah kalau kita undi dalam bajet ni tidak boleh nak diambil kira dari segi dia punya menang majoriti dan sebagainya. Tetapi pengundian itu tiap-tiap itu dikira. Kerana tidak ada lagi usul undi kepercayaan. Kalau ada usul undi kepercayaan, saudara, saya minta maaf saudara sebab malam ni saya tak dapat menangani persoalan saudara. Cuma nampak gayanya saya bercakap seorang-seorang. Saya sebab tak muncul. Jadi saya tak tahu signal light ke tidak dan sebagainya. Something wrong. Sesuatu yang berlaku pada sistem kita. Tapi saya terus memberi pencerahan untuk saudara hayati, saudara fikirkan bahawa dari segi apa yang saya lontarkan ini adalah tentang apa yang berlaku di Dewan Rakyat hari ini. Dewan Rakyat hari ini pengundiannya masih lagi 107 orang berbanding dengan 100 yang tidak setuju. Getinya 13 tak datang. Sama ada dia berkecuali ataupun dia tak hadir dan sebagainya. Tapi kalaulah ada pengundian untuk mendapat sokongan bagi Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, 107 orang bukan satu jumlah yang boleh mengesahkan beliau sebagai mendapat sokongan majoriti di kalangan ahli Dewan Rakyat sebagaimana yang dikendaki oleh perlembagaan. Ini kena jelas ya. Pelantikan sebagai Perdana Menteri Agong buat. Kemudian dia kena pergi parlimen mengesahkan. Buat macam mana pun parlimen kena mengesahkan. Selagi tak disahkan, selagi itulah keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri menjadi persoalan. Selagi itulah beliau legitimasinya sebagai seorang Perdana Menteri menjadi persoalan di kalangan rakyat, malahan di seluruh dunia. What happened to Malaysia? The Prime Minister doesn't have a fully majority of the support. Di sinilah keadaannya yang menjadi persoalan. Sebab itu saya nak cakap pada teman-teman pada ini tentang apa semalam kiriman daripada mantan Ketua Puteri UMNO Mas MRT. Saya amat tersinggung bila Mas MRT bagi saya sikapnya lebih sudu rekor. Lepas itu boleh mengeluarkan kenyataan dia mengatakan penyokong UMNO ni seperti K9 squad. Saya dah tahu K9 ni, K9 ni. Kalau ada pasukan polis sebagainya, K9 itu squad anjing. Jadi dia sanggup menganjingkan warga UMNO yang didambakan sokongan dahulu. Mas MRT ni di manalah letaknya kemanusiaan berfikir. Bila kamu sanggup, walaupun kamu dah melukakan hati warga UMNO, UMNO tak ada kisah, tak apa, kita tunggulah bila raya akan datang. Tapi kamu kena ingat satu ketika dulu, kamu round satu Malaysia minta sokongan daripada ahli-ahli UMNO untuk menjadi Ketua Puteri. Saya masih terngiang lagi ucapan dia sebagai Ketua Puteri dalam Perhimpunan Agung UMNO sebelum UMNO Barisan Nasional kalah. Puji Datuk Najib melangit-langit. Oh, hebatnya kita. So, kita mesti pasukan UMNO menjadi seperti pasukan Liverpool. Walaupun kalah tapi akhirnya menang balik. Di mana kenyataan tu? Kenapa sanggup mengeluarkan kenyataan yang bagi saya lah bila ia menggelarkan kes 9. Kes 9 ini adalah pasukan anjing. Kenapa kamu sanggup menuduh warga UMNO sebagai anjing? Warga UMNO tak pernah tuduh kamu sebagai anjing. Cuma ahli-ahli UMNO cuma menyatakan kamu pengkhianat. Kerana kamu mengkhianati setiap
harapan dan juga mengkhianati undi yang diberikan oleh pengundi-pengundi kawasan kamu. Sebab pengundi-pengundi di kawasan yang kamu wakili, Mas MRT, kerana mereka percaya bukan pada kamu, percaya pada lambang dacing, pada lambang Barisan Nasional. Kamu sanggup tinggalkan demi untuk mengejar impian kamu, demi untuk memastikan kamu selamat. Itu hal kamu. Kami warga UMNO sekadar luka di hati. Tetapi bila kamu mengatakan K9 ini sebagai anjing, ini bukan manusia. Anda bukan bersikap manusia. Kalau orang manusia, dia tahu nak mengenal budi. Satu ketika kamu berpayung di rumah UMNO. Satu ketika kamu duduk cari makan, dapat rezeki daripada UMNO. Warga UMNO mendukung kamu sebagai Ketua Puteri. Saya masih ingat lagi waktu itu Datuk Idris Harun jadi Ketua Menteri Melaka. Saya ingat peristiwa itu sebelum soal ini anda bertanding bertanding jawatan Ketua Puteri UMNO. Jumpa dekat Pan Pasifik. Saya tengah makan bersama dengan Datuk Idris Harun. Anda datang, macam mana tu? Boleh can ke saya ni? Boleh tolong saya? Merayu. Selepas itu kamu tinggalkan, itu hal kamu. Okeylah, kamu nak tuduh UMNO ni tak betul lah. Okey, kita terima. Tapi jangan kamu mengatakan kami ni anjing. Saya tidak pernah membinatangkan anda. Warga UMNO tidak pernah membinatangkan kamu. Walaupun kamu mengecewakan, walaupun kamu mengkhianati perjuangan. Selama ini kamu menyeru anak-anak muda, kalangan puteri untuk bersama-sama dengan kamu membela penyatuan bangsa, menjaga agama, bangsa dan negara. Tapi akhir sekarang ni kamu membinatangkan kami. Ini satu tindakan yang saya tidak boleh ampunkan. Keluar bila kamu kata kes 9. Skuad ini kes 9, skuad anjing. Bila kamu tunjuk pula seolah-olah kamu ni lebih suluh dari kuah. Ini keluar dalam dalam Twitter. Sebab itu kamu kena lebih berhati-hati. Saya peduli apa kamu timbalan menteri ke. Saya tidak pernah meminta rezeki daripada kamu. Keyakinan saya, rezeki saya daripada Allah SWT. Jadi kamu jangan tunjuk lagak. Memang warga UMNO akan ajar kamu sepenuh-penuhnya. Tunggu bila sampai waktunya. Kamu tunggu, tak lama pun. Kalau benarlah pilihan raya akan diadakan bulan 3 atau 4 bulan nanti, kamu tahulah untung nasib kamu. Warga UMNO yang berada di kawasan yang kamu wakili, kawasan Masjid Tanah, tunggu. Sebab warga UMNO Masjid Tanah tidak akan lupa terhadap pengkhianatan yang kamu lakukan. Apatah lagi bila kamu mengeluarkan kenyataan yang sebegini. Saya cukup marah. Saya tidak mahulah tiap malam nak cerita orangnya. Bukanlah niat saya nak memecah belahkan. Tapi bila mereka melakukan yang begitu, saya sedangkan malam ini saya seronok bila melihat Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak bertitah sedemikian nadanya menyatakan dalam tuntutan baginda supaya tiap-tiap wakil rakyat, tiap-tiap mereka yang bernama pemimpin melaksanakan tugas sebaik mungkin. Saya sebenarnya ada 5-6 kiriman, tetapi kiriman ini bagi saya mungkin kita akan baca kemudian. Cuma bagi saya tidak lain tidak bukan, saya rasa cukup bangga mempunyai seorang sultan tempat kami warga Perak berpayung yang begitu peka dengan kehidupan rakyat. Saya yakin tuanku jiwanya dengan rakyat, dia nak melihat rakyat Perak dibangunkan, rakyat Perak diperjuangkan. Ini sebenarnya bagi saya, sebab itu malam ni kita punya tajuknya, kita harus menjunjung titah sultan. Jadi Datuk Syarani, saya menyarankan saudara sebagai Datuk Menteri Besar, pimpinlah tim saudara. Tak kisahlah di daripada parti manapun, bawalah apa yang diamanahkan oleh seluruh rakyat Perak dan titah baginda. Ingat, kerja rakyat digelik, kerja raja dijunjung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi malam besok. Kita akan berbicara lagi banyak soal-soal politik negara. Sekian, terima kasih dan selamat malam.